Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi Sabah edisi Selasa 27 September 2022. Saya Sabrina Baas. Kerajaan negeri melalui Pelan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ memberi fokus dalam pembangunan modal insan yang merupakan aset menentukan masa depan negara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, usaha membangunkan modal insan berakhlak dan bersahsia mulia merupakan kewajipan dan keperluan menghadapi era globalisasi. Ke arah itu, Agensi Islam Negeri Sabah bersama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan terus memperkasa pembangunan pendidikan Islam khususnya program kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa bagi memastikan generasi muda terus mendalami bidang Al-Quran dan Fardu Ain. Datuk Haji Ji berucap demikian sempena penutupan Multaka Guru Kafa Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Menurut Datuk Haji Ji, bagi mendepani transformasi pendidikan yang semakin kompleks dan mencabar, pemerkasaan dalam membangun dan memperkukuh sistem pendidikan Islam, khususnya program KAFA, perlu dipertingkat menerusi pemikiran kreatif dan kritis seiring pendidikan arus perdana. Usaha memperkukuh keimanan serta mempraktik nilai-nilai iman dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara dapat diperkasa melalui program keagamaan antaranya Anjung Mutiara. Ia merupakan wadah memudayakan ilmu pengetahuan sekaligus menghayati nilai keagamaan yang diterapkan. Menurut Yang di-Pertua Mutiara GRS Datin Seri Panglima Juliah Salak, program ini juga berupaya mengukuhkan ukhuwah sekaligus membina kerjasama serta muafakat yang padu dalam menjayakan visi dan misi kerajaan. Beliau berucap demikian ketika menyempurnakan program berkenaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Dalam program tersebut, Datin Seri Juliah turut menyampaikan anugerah Saidatina Khadijah kepada Catherine Samuel alias Haja Jamilah Abdullah. Turut disampaikan terjemahan Al-Quran kepada 8 buah masjid, antaranya Masjid Bandaraya Likas, Masjid Daerah Putatan, Masjid Kampung Serusub Tuaran dan Masjid Puncak Taqwa Lokawi. Sementara itu, Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif menyifatkan pelaksanaan program tahunan ini mampu memperkasa wanita yang menjadi tunjang penting dalam pembangunan negeri. Program seumpama ini sangat baik. Pertama, ia mengumpul kepimpinan NGO yang terlibat dengan usaha-usaha memperkasa wanita, memberi ilmu dan membudayakan ilmu pengetahuan dan penghayatan beragama. Kerajaan menerusi Pelan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ terus komited mengatasi isu kemiskinan di negeri ini. Ia termasuk mengenal pasti golongan ikasih yang benar-benar layak menerima projek perumahan rakyat PPR selain mewujudkan kumpulan berfokus di kawasan Dewan Undangan Negeri masing-masing. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Aliasni berkata, langkah ini bagi memastikan mereka menerima bantuan sewajarnya dan mengelakkan keciciran sekaligus mengatasi isu kemiskinan tegar dalam kawasan Dun Klias. Sebab itu saya beritahu, saya tidak nampak program ini mereka tidak boleh meningkatkan usaha, meningkatkan pendapatan kalau betul-betul mereka berusaha. So, jadi itulah harapan saya sebagai wakil rakyat. Saya mau rakyat saya hidup dalam keadaan selesa dan lari daripada miskin tegar. Beliau yang juga Adun Klias berkata demikian selepas majlis penyerahan kunci rumah mini estate Message Fasa 2 kepada 32 penerima dari Dun Klias di Beaufort. Alhamdulillah, lega rasa hati. Terima kasih kepada Datuk, kepada Kerajaan Negeri Sabah dan kepada semua yang terlibatlah. Alhamdulillah dapat juga saya terkeluar mungkin dari membantu keuangan saya. Alhamdulillah pada hari ini rasa terungkaplah rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana penantian itu rasa macam terlampau lama. Jadi semasa menanti itu rasa macam 50-50 lah, macam kena terima kan tidak kena terima ini. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri. Saya seorang penerima status ibu tunggal. Sangat terharu dan gembira. Terima kasih banyak.
Melalui mesej, peserta dari kalangan miskin Tegar mendapat kediaman lebih selesa selain mengusahakan tanaman getah seluas 1.214 hektar dengan pendapatan antara RM3,000 hingga RM4,000 sebulan melalui penyeliaan Lembaga Industri Getah Sabah LIGS. Beralih ke perkembangan harian COVID-19, jumlah kes baru susut 10 kes kepada 125 kes semalam. 1 kes kematian direkodkan di Penampang. Jumlah sampel ujian yang berkurangan tetapi dengan kadar positif yang meningkat menghadkan angka penurunan kes baharu. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masini Manjun, sejumlah 1,419 sampel ujian direkodkan dengan kadar positif 9.65%. 14 daerah mencatatkan jangkitan baharu termasuk 3 daerah yang merekodkan kes 2 angka. Sempurna, Pitas dan Tawau yang sebelum ini mencatatkan jangkitan adalah antara 13 daerah yang bersih daripada sebarang jangkitan baharu. Lebih 50% kes berkaitan tuntutan palsu di Siasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Sabah yang tertinggi di Sabah setakat ini. Kes melibatkan kerja-kerja yang tidak dilaksana dan tidak mengikut piawaian yang ditetapkan, namun pembayaran berkaitan projek telah dibuat pihak terbabit. Pengarah SPRM Sabah Datuk S. Karunaniti meminta kepada pemimpin pembangunan masyarakat PPM di setiap kawasan di seluruh negeri agar menjadi mata dan telinga membantu SPRM sekiranya terdapat aktiviti berunsur rasuah selain memaklumkan kepada pihak berkuasa tempatan PBT berkaitan pembayaran awal bagi projek yang belum dilaksana. Kita hendaklah memastikan semua peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan sampai kepada akar umbi iaitu masyarakat. Ia selaras dengan dasar kerajaan negeri iaitu Sabah Maju Jaya supaya kita dapat membina negeri ini dengan tanpa rasuah dan mempunyai integriti yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Beliau ditemui selepas program Forum Rasuah, Betulkan yang Biasa, Biasakan yang Betul disandakan. Forum dihadiri hampir 100 peserta terdiri pihak berkuasa tempatan PBT, pejabat daerah serta pemimpin pembangunan masyarakat sekitar Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Telupit dan Tongot. Usaha memertabatkan wanita terus diperkasa menerusi program Women Empowerment bertemakan Wanita Bangkit Mendepani Cabaran. Program anjuran Kolej Komuniti Penampang itu di bawah program pembelajaran sepanjang hayat PHH, kursus pendek. Ahli Dewan Negara Senator Noraini Idris yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Penasihat Kolej Komuniti Penampang berkata, program ini membantu membangunkan potensi diri kumpulan sasar komuniti setempat. Saya secara pribadinya memang merasakan bahawa program-program sebegini patut diberikan galakan dan sokongan kerana ia memberi faedah kepada bukan sahaja wanita di bandar tapi juga wanita di luar bandar di mana ia akan meningkatkan kemahiran upskilling, reskilling. Beliau ditemui media selepas merasmikan kursus berkenaan di Penampang. Actually ini cuma 1 hari jangka pendekan dari jam 8 sampai jam 5 lah. Sebab saya memang tidak ada basic untuk menjahitkan. So di sini dia memang bagi yang cara menjahit yang simple. So first kita belajar basic menjahit dulu lah. Program ini kan dia bagi peluang untuk wanita yang mau belajar untuk majukan diri kan. Memang bagus dan sangat memberi manfaat kepada yang berminat lah. Mungkin saya akan teruskan untuk membuat manik dan mungkin juga saya akan buat kelas di kawasan Inanam lah. Kursus di kawasan Inanam untuk wanita-wanita di sana lah. Seramai 60 peserta mengikuti kursus ditawarkan antaranya jahitan, kraf tangan dan kursus penghasilan aneka kuih tradisional. Program Seminar Pemerkasaan Pembelajaran dan Pengajaran PDP Al-Quran dan Jawi dilihat sebagai salah satu pendidikan yang penting dalam pembangunan warga pendidik aliran agama. Ahli Dewan Undangan Negeri Kukusan Rina Jainal berkata, ia juga dapat memberi pendedahan kepada tenaga pengajar mengenai kaedah pembelajaran Al-Quran dan tulisan Jawi yang betul serta terkini.
Kita sudah juga sedia maklum dengan cabaran, dengan distraction di luar sana dan membuatkan anak-anak ini kurang fokus kepada ilmu pembelajaran, apatah lagi ilmu jawi dan agama, ilmu Al-Quran. Ya, ini yang seharusnya diterapkan di kalangan guru-guru agar guru-guru lebih berdaya kreatif dan inovatif. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan seminar pemerkasaan pembelajaran dan pengajaran PDP Al-Quran dan Jawi di Masjid Al-Kautar Tawau. Seminar sehari ini disertai 150 tenaga pengajar, terdiri guru-guru agama dari daerah Tawau, Semporna, Kunak dan Lahad Datu. Hampir RM9 juta diperuntukkan kerajaan bagi membina prasarana dalam Parlimen Libaran. Bagaimanapun akibat pandemik COVID-19 serta banjir di kawasan terlibat, pembinaan hanya dapat dilaksana secara berperingkat dan mengalami kelewatan. InsyaAllah permintaan daripada masyarakat terutamanya di kawasan Libaran ini untuk membaik pulih prasarana yang banyak uzur dan berosakan ini insyaAllah kita akan dapatkan melalui peruntukan kerajaan negeri dan juga peruntukan kerajaan persekutuan. Kita kena faham bahawa ada kekangan peruntukan, ada kekangan masa, ada kekangan ini daripada segi pelaksanaan. Maksudnya bukan kekangan yang yang sengaja ditimbulkan, tetapi prosedur yang perlu kita patuhi. Beliau ditemui pemberita RTM dalam lawatannya ke beberapa projek naik taraf prasarana di Sandakan. Antara projek terlibat pembinaan termasuklah baik pulih Dewan, pembinaan tadika kemas Kampung Nelayan Tengah dan Kampung Pampang, Masjid Baharu Kampung Nelayan Tengah serta baik pulih Jambatan Gantung. Paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Dengan itu saya Sabrina Baas. Salam keluarga Malaysia. Tercinta, lupakan segala duka, hentikanlah provokasi, bersatu teguh bercerai.